Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak lagi yang sebab korang sudi untuk tengok video ni. Kepada yang dah memang subscribe, yang memang support Faiz Cerita ni, yang di mana aku tengok ada juga yang memberi komen, yang memberi kata-kata yang semangat. Terima kasih banyak-banyak guys. Dan aku harap korang dapatlah stay tune untuk tengok video yang ada di Faiz Cerita sampai habis. Dan segala kekurangan, segala kesalahan, segala kelemahan dan segala-galanya, aku minta maaf sangat banyak-banyak. Tapi aku akan perbaikilah sikit-sikit untuk memberi tatapan yang baik untuk korang yang tengah tengok ni. Pada yang baru tengok Faiz Cerita, klik subscribe, like dan share. Untuk kisah seram dalam video kali ni geng, yang kongsikan cerita ni, kawan dia merupakan seorang security tau. Dalam pada masa yang sama kawan dia bekerja sebagai security tu, memang tempat yang dijaga tu adalah satu tempat yang penuh dengan pelbagai kejadian yang menyeramkan. Mengikut pada perkongsian dia, apa yang aku nak kongsikan dalam video kali ni tidak begitu panjang, ringkas. Tapi memang aku nak sangat kongsikan kisah ni dengan korang. Aku nak korang nilaikan. Dan mana tahu kalau korang pernah ada pengalaman yang serupa. Walaupun yalah, sebab kisah ni berlaku pada kawan dia yang bekerja sebagai seorang security. Dan kepada korang, mungkin korang pernah alami perkara yang sama walaupun pekerjaan korang lain ke kan. Apa yang aku nak katakan sebelum aku nak memulakan penceritaan aku dalam video kali ni, rupa-rupanya pekerjaan seorang security ni sangat-sangat mencabar geng. Rata-rata kalau yang tengok pekerjaan security ni, yalah aku tak tahulah, pandangan orang berbeza-beza. Pada aku sendiri bukan satu tugas yang mudah. Sangat mencabar, bergantung pada tempat. Di mana kalau mereka menjaga macam bank ke kan, di situ macam ada risiko berkenaan dengan nyawa. Ada yang menjaga di macam sekolah-sekolah, kena tahan panas, hujan dan sebagainya. Memang bukan pekerjaan security je, mana-mana pekerjaan pun memang mencabar. Tapi untuk kisah yang ni, memang aku sangat-sangat rasa macam abang security ni sangat-sangat seorang yang berani lah. Yang kongsikan cerita ni geng, kawan dia yang kerja security ni, nama kawan dia ni Rafizi. Kawan dia Rafizi ni merupakan seorang pesara tentera. Secara peribadi, apa yang dia bagi tahu pasal kawan dia Rafizi ni, kalau macam setakat Rafizi ni nak kerja macam shift malam ke, kena kerja seorang-seorang ke, memang tak ada masalah geng. Sebab yelah, Rafizi tu merupakan bekas seorang askar. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang lebih menakutkan, yang lebih menyeramkan dia pernah berhadapan. Jadi setakat nak kerja seorang-seorang, nak kerja malam-malam ni memang tak ada masalah lah. Rafizi ni dia pernah bekerja dekat salah sebuah bangunan. Dia kena jaga satu bangunan geng, yang di mana bangunan tu terbengkalai. Korang mesti tahu kan, biasanya kalau kita tengok macam kondo-kondo ke, mesti bahagian tingkat 2, tingkat 3 lah. Dia macam tingkat tu adalah tingkat parking kereta kan. Bangunan yang Rafizi dia jaga, bangunan tu dalam proses nak buat tempat parking kereta tau. Belum sepenuhnya siap lah. Kata kawan dia ni, tempat yang Rafizi kerja ni, bangunan dia tu memang dah lama terbengkalai. Dah lah rapat dengan kaki bukit, sampai naik segala anak pokok dalam bangunan tu. Dia cakap dah macam seakan-akan macam bangunan Highland Tower lah pula. Rafizi ni, kata kawan dia ni memang merupakan seorang yang berani lah. Pada dia lah kan, dia tengok kawan dia ni memang seorang yang berani. Sebab Rafizi ni bagi tahu, waktu dia bekerja dekat bangunan tu, dia menjaga bangunan tu kan, antara cabaran-cabaran, perkara-perkara yang menyeramkan waktu dia bekerja dekat situ adalah macam ada dengar bunyi mengilai, ada dengar macam suara perempuan menangis. Kejadian tu kebiasaannya berlaku 3-4 pagi ke atas lah. Tapi pada dia biasa dah tu. Memang dah jadi kebiasaan dah. Waktu dia kerja kat situ memang kalau pukul 3-4 pagi dengar bunyi macam-macam ni, tak ada apalah, dah biasa sangat lah. Dia bagi tahulah, kadang-kadang bunyi-bunyi yang dia dengar macam bunyi mengilai, bunyi ketawa, bunyi menangis kan, ada masa jauh je, ada masa macam dekat je. Ada setengah tu rasa macam bunyi ketawa mengilai tu macam betul-betul dekat sebelah. Kalau bunyi yang menangis tu geng, kata Rafizi tu dengar macam tolong, tolong, saya sakit, tolong, macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau bunyi yang nangis tu, Rafizi tu dengar macam tu. Kalau bunyi yang macam mengilai, macam ketawa, lain pula. Dia dengar bunyi tu, yang ketawa tu macam Cindai, Cindai, sinilah, sinilah. Bunyi ketawa yang macam
budak-budak tau. Dan dia cakap dekat tempat yang dia jaga tu jarang lah kalau nak nampak apa-apa penampakan. Tapi kalau setakat nampak macam penampakan pontianak ke, pocong ke, tu biasalah. Memang selalu nampak lah. Selain daripada tu ada juga dia pernah ternampak ada satu lembaga lah, boleh dikatakan hantu lah. Dia berdiri diam je, tegak dekat sebalik tiang. Tak pun nampak macam berterbangan. Korang tahu tak kain buruk, kain yang kena tiup angin kan? Macam tu lah. Lepas tu bila dia meronda-ronda dekat tangga-tangga kan, macam nampak lah ada kelibat perempuan menangis, kadang-kadang ketawa dekat tangga, tapi dia buat tak tahu je lah. Ada yang paling menakutkan yang dia kata dia tak takut lah, tapi dia terkejut. Dia tengah meronda ni, tengah jalan meronda kan, terpacak depan muka geng benda tu berdiri. Itu yang dia kata antara pengalaman yang bukanlah takut sangat, tapi dia terkejut. Ada juga yang momen-momen macam lawak tapi seram. Sebab apa tau? Rafizi ni dia suka tidur kat situ sambil duduk dekat satu kerusi tu warna biru. Lepas tu dia ada selimut lah sebab sejuk kan. Dia bertemankan, dia pasang ayat-ayat Al-Quran. Tapi dia cakap walaupun dia pasang ayat-ayat Al-Quran ni tak loop juga. Sebab kadang-kadang bila dia pasang, handphone dia tu tiba-tiba off sendiri, tiba-tiba mati sendiri geng. Selimut pula kena tarik-tarik. Muka dia, telinga dia pun memang selalu sangat lah bila dia tidur kan, macam kena tiup tau. Korang tahu tak bila korang tengah tidur ada orang tiup dekat muka korang kan? Macam tu lah. Antara yang lain waktu dia tengah tidur tu, dia punya telinga tu ada yang berbisik, yang sayup-sayup bisikan tu bercakap, "Woi, woi." Itulah antara pengalaman Rafizi ni bila dia kerja kat situ, dan bila mana ada masa dia tidur, inilah yang dia lalui. Memang dah biasa sangat lah. Itu adalah antara rutin-rutin di mana bila dia jaga sebuah bangunan ni, yang di mana bangunan tu memang terbengkalai, terbiar, dah jadi semak samun, tapi bangunan ni tak dinyatakanlah info yang tepat macam lokasi kat mana, bangunan apa, memang tak dinyatakan. Apa yang dia bagi tahu, ini adalah pengalaman kawan dia Rafizi ni, pengalaman dia bekerja sebagai security dekat bangunan tu, dan kisah-kisah seram yang dia lalui, inilah dia geng. Dan kalau korang yang tengah tengok ni pernah ada pengalaman lebih kurang macam Abang Rafizi ni, pernah terkena ke pengalaman-pengalaman apa-apalah yang menyeramkan, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Begitulah rutin Abang Rafizi ni, di mana setiap hari dia bekerja, setiap hari dia pergi menjaga kat situ. Inilah rutin dia. Memang setiap hari lah dia akan kena gangguan-gangguan yang menyeramkan, gangguan-gangguan yang gaib ni, sampailah dia berhenti kerja. Tapi dia bagi tahu dia berhenti kerja bukan sebab dia takut tau, tapi dia bosan sebab sorang-sorang. Dia sorang-sorang je kerja geng, dan waktu shift dia tu memang waktu malam je lah. Siang tak ada orang jaga, malam je. Memang dia kata bosan sangat. Rafizi ni pernah offer tau dekat kawan dia ni lah, kawan yang kongsikan cerita ni. Dia pernah offer lah, kalau kau nak kerja dekat tempat aku ni boleh lah, setakat kau nak dapat 1,800 ke 2,000 boleh, tak ada masalah. Lepas tu kawan dia ni beritahu macam, tak nak lah aku, tak berani lah aku kan. Siang pun aku rasa nak masuk dekat tempat tu pun aku rasa seram, malam lagi lah. Jadi geng, itulah perkongsian aku dalam video kali ni. Macam yang aku bagi tahu tadi, perkongsian dalam video kali ni tidak begitu panjang, memang sangat ringkas. Cuma aku memang nakkan kongsikan cerita ni dengan korang. Aku nak korang nilaikan kisah ni, dan aku harap kalau korang ada kisah-kisah korang yang korang rasa menyeramkan, yang korang rasa korang boleh kongsikan, korang boleh DM je aku, jadi aku akan kongsikan di Faiz Cerita. Sekiranya kalau ada lah. Aku juga nak minta support daripada korang. Kalau korang tidak keberatan, korang yang tengah tengok ni, kalau ada apa-apa penambahbaikan yang korang rasa aku kena buat, korang boleh komen je dekat ruangan komen. Aku akan cuba untuk perbaiki setiap kesalahan, kesilapan, untuk memberi tatapan yang baiklah untuk korang yang tengah tengok ni. Sebab korang dah sudi untuk support, sudi untuk subscribe, jadi aku akan cuba apa yang aku mampu untuk tatapan korang. Kalau ada apa-apa yang korang nak komen dalam setiap penceritaan yang aku sampaikan, yelah korang nak nilaikan apa-apa pun, korang komen je dekat ruangan komen. Aku nak minta maaf banyak-banyak kalau ada salah silap, kalau ada tersalah cakap, terlepas cakap, ada info-info yang aku mungkin salah. Aku harap korang dapat perbetulkan lah, dan aku minta maaf banyak-banyak. Apa-apa pun geng, aku harap korang sentiasa support Faiz Cerita. Kepada yang baru tengok ni, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan share, dan stay tune untuk tengok video-video yang seterusnya. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsi, yang aku nak ceritakan dengan korang. Jadi aku harap korang sudi-sudikan lah untuk stay tune untuk tengok video-video di Faiz Cerita, dan juga kalau boleh support lah untuk tengok video-video yang lain. Jadi geng, kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.